Hai. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak melukis ilustrasi sains dan perubatan. Gambar apa tu? Gambar jantung. Okey, baiklah. Macam biasa, cikgu akan ajar garisan simetri terlebih dahulu, kemudian membuat bentuk asas. Bentuk asas seperti bentuk bujur tu ya. Okey, tengok teknik yang cikgu tunjukkan. Okay, kemudian cikgu buat outline sahaja dulu ya. Jangan detailkan lagi lakaran kamu. Buat outline terlebih dahulu. Okey, kemudian itulah function garisan simetri yang cikgu buat tadi, supaya lakaran yang cikgu lukis tu kelihatan seimbang. Okey, seimbang ataupun kita kata garisan simetri. Okey, kita menggunakan garisan simetri. Okey, kemudian cikgu lukis dulu objek-objek ataupun bahagian-bahagian yang nampak sedikit detail. Okey, cikgu ikut buku teks. Okey, rujuk buku teks. Sentiasa rujuk buku teks. Okey, semasa kamu nak melakar ni, jangan tekan pensel kamu terlalu kuat. Sebab nanti kesan dia bila kita nak padam tak cantik. Okey, teruskan melakar. Okey, dalam teknik melakar ni kita kena yakin dengan diri sendiri. Kena tengok kerap, kena tengok lukisan asal tu. Okey, yang ni teknik yang kita tunjuk ni, yang cikgu tunjuk ni adalah teknik peniruan ataupun imitasi dalam bahasa seninya. Okey, seperti yang kita dah belajar, okay, dalam grafik banyak jenis ilustrasi yang ditonjolkan dan salah satunya adalah ilustrasi sains dan juga perubatan. Okay, jadi jangan kata seni ni tak penting, sebab dalam sains dan perubatan pun menggunakan karya seni visual untuk menunjukkan organ-organ, saraf-saraf dan sebagainya. Okay, kemudian sekarang cikgu detailkan bahagian saraf. Okay, tak tahulah betul ke tak terms yang cikgu guna ni. Cikgu bukan orang perubatan, tapi kita cuba. Okay, cikgu detailkan bahagian yang kecil-kecil, yang halus-halus. Bila dah settle, cikgu padam garisan yang tak perlu. Okay, sekarang ni cikgu dalam usaha untuk memurnikan karya, nak ambil bahagian ataupun outline yang cikgu nak sahaja. Yang tak perlu tu cikgu padam supaya cikgu tak keliru. Okay, nampak tak bila kita tekan pensel tu tak kuat, bila kita padam kesan dia tak ada kat kertas lukisan. Okay, sekarang cikgu zoomkan sedikit. Sekarang cikgu nak buat shading ataupun kita panggil rendering. Bagaimana kita nak letak tone gelap dan tone cerah tu. Apakah function dia? Tujuan dia, garisan-garisan ni bila kita tindih-tindih dia akan menghasilkan tone yang gelap, menunjukkan kawasan tu kawasan yang dalam ataupun terselindung. Okey, terselindung, tersembunyi. Okey, kita dah belajar jenis-jenis garisan masa kita di tingkatan 1. Okey, kita gunakan bahasa seni visual, kita gunakan teknik-teknik penghasilan garisan tu untuk menunjukkan tone-tone ataupun menunjukkan struktur, ataupun kita lebih jelas kalau cikgu sebutkan untuk menunjukkan kesan-kesan jalinan pada gambar ilustrasi yang kita nak hasilkan itu. Okay, teruskan membuat rendering ataupun shading bahagian-bahagian tertentu. Okay, kalau nak kalau nak gambar itu kelihatan 3D, kamu nak shading tu ikut bentuk dia. Kalau melengkung, maka garisan yang kamu nak hasilkan tu kenalah melengkung. Okay, tengok step yang seterusnya. Cikgu mewarnakan garisan ataupun urat-urat halus di kawasan jantung tu. Okey, teruskan detailkan kamu punya karya. Okey, kamu pelik kan kenapa cikgu letak tisu dekat bawah tangan cikgu tu? Okey, tisu tu tujuan dia untuk melindungi kesan yang tak cantik. Okey, sebab tangan kita ni berpeluh. Nanti bila peluh tu terkena lakaran ataupun pensel yang kita lakarkan kat situ, dia akan mendatangkan kesan yang tak cantik. Okey, nampak comot. Okey, jadi cikgu letak tisu supaya dia boleh menghalang kesan peluh kita tu pada lakaran yang kita sediakan. Baiklah, dalam penghasilan karya lukisan ataupun kita kata lakaran ni, kita boleh gunakan pelbagai media sebenarnya. Tapi hari ni cikgu just tunjukkan kita menggunakan pensel dan juga marker pen ataupun pen berdakwat basah lah. Nanti cikgu akan tunjuk selepas ni. Ini adalah kesan dia. Kesan penggunaan media kering seperti pensel. Pensel ni ada banyak jenis.
ada pensel yang gelap, yang sederhana, yang cerah kan. Kita ada pensel 2B, 2H, 3B, 8B dan sebagainya. Okey, cikgu gunakan satu pensel je ni. Kalau kamu ada set pensel yang pelbagai jenis tu, kamu boleh gunakan pensel 2B, 3B dan sebagainya. Okey, untuk membuat lakaran biasanya kita guna pen HB. Tapi untuk masuk rendering ataupun shading, kita akan menggunakan pensel 2B mengikut saiz dia. Dia ada 2B, 3B, 4B dan sebagainya. Sebab semakin banyak, semakin gelap kesan yang akan dihasilkan menggunakan pensel yang berlainan saiz. Okey, cikgu teruskan lagi dengan membuat shading ataupun line di bahagian atas gambar ilustrasi kita. Okey, kalau ada yang tersalah tu jangan lupa padam jangan risau, kita manusia tak perfect. Jadi kita padam je garisan yang tak perlu. So bila ada kesan-kesan pemadam tu, kalau boleh jangan gunakan tangan kamu, gunakan tisu untuk buang. Okey, seterusnya teknik yang berikutnya cikgu menggunakan guna apa tu, nampak tak? Cikgu guna technical pen. Nak guna marker pun boleh, marker ada banyak saiz kan. Cikgu gunakan technical pen untuk menghasilkan outline yang lebih menarik dan juga untuk mendapatkan lakaran yang lebih sharp. Okay, teruskan sehinggalah berjaya kamu menghasilkan ilustrasi sains dan perubatan. Rujuk buku teks kamu. Okey, nampak tak bila kita letak outline menggunakan marker pen ataupun technical pen, dia lebih nampak menarik lah, nampak sharp. Kemudian kita masukkan labeling yang kita tengok dalam buku teks tu. Kalau kita rujuk buku teks, ada labeling A, B, C dan seterusnya. Jadi gunakan pembaris untuk mendapatkan line yang sharp, yang cantik dan juga kemas. Okey, kena ingat dalam grafik ni faktor kekemasan sangat-sangatlah penting. Nak buat kerja mestilah kemas dan bersih. Okey, cikgu gunakan pembaris, cikgu buat garisan dot-dot dan cikgu letakkan label-label yang mana cikgu merujuk dalam buku teks kamu. Buatlah sehingga selesai. Okey, dah siap. Selamat mencuba.